Okay guys, so semua dalam Zoom ni semua student saja, betul ke? Betul Semua student saja Okay, alright. Mostly student lah. Okay, so basically so kita boleh live kita boleh live. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat kembali kepada Stallion punya weekly sharing. So yang saya nak tanya sebelum saya start, yang dalam Zoom ni boleh dengar suara saya dengan clear ke? Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Cuba jawab sikit, cuba dekat chat. Tengok, okey tak? Clear Clear, cantik, okey. Cubaan yang kedua, orang yang ada di dalam kuasai platform global, di dalam kita punya Facebook ni, adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Dalam kuasai adakah anda boleh dengar suara yang jelas? Kalau ya, anda reply yes kat situ. Okay, so adakah anda boleh dengar suara saya? Okay, jelas, cantik. Okay, so jom kita start. Alright, okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Kembali lagi di dalam video live Stallion bersama 4 orang kuda-kuda liar. So hari ni tengok Mazuki berketayap, Reza berketayap juga. Ini ketayap rockers. Man DJ dengan topi dia. Man DJ. Dia yang buat lagu kesana kesini. Man tu kecil-kecil tu ada nak jadi DJ tu. So dia beli, dia buat setup macam tu. So dia jadilah Man DJ. Okay guys, DJ. Okay guys, alright. Okay, so ada banyak benda kita nak komen kat sini. Yang pertamanya, saya nak anda tahu news flow yang ada. Dan seperti yang kita tahu, sejak daripada semalam ataupun hari Isnin, keseluruhan pasaran saham dunia sedang membuat satu kenaikan yang agak padu. Alright, yang pertama. Yang keduanya adalah, sekiranya anda seorang student, kita ada post di dalam grup di mana kita beranggapan anda tengok satu level tu, kita ada buat 2 level. Dia ada 3 level. Yang atas sekali adalah kita panggil bullish zone, tengah-tengah neutral zone, bawah sekali bearish zone. So apa kita cuba sampaikan kat situ adalah, sekiranya pasaran saham US ni korang tengok US ni adalah dia punya queue US pergi, semua global akan pergi sekarang ni. US yang kepala dia. Yang bawah tu Indonesia yang beribu-ribu kes pun tak ada hal. US pergi, dia follow juga. Semua orang dah ada virus sekarang ni. So US adalah kepala dia. So sekarang ni kita nampak resistance level adalah 2640. Itu kalau dia lepas kat situ bermakna secara sentimen market adalah positif. Okay. So sekarang ni kita dah nampak dah 2 hari berturut-turut dan dah semalam naik, hari ni pun confirm dah naik. So dah ada 2 hari berturut-turut pasaran semua daripada Asia, daripada Eropah sampai US semua hijau. Okay, mesti korang tanya apa hal dia naik. Kita sekarang dah dimasuk fasa-fasa kritikal dalam cerita pasal coronavirus. Apa hal kau naik? Semua dunia beranggapan kita punya market ni akan pergi recession. Tanya semua Goldman Sachs, RHB ke, Maybank ke, semua GDP jadi negatif, orang hilang kerja, bagai semualah. Right? Outlook memang sangat negatif tapi pasaran saham pergi. Okay guys, korang kena faham secara dasarnya kenapa market pergi, especially market US. Okay, market US ni didominasi oleh saham-saham teknologi. Okay, top 5 saham terbesar adalah saham-saham teknologi. Seperti apa? Kita ada Apple, kita ada Microsoft, kita ada Google, kita ada Amazon, kita ada Intel, kita ada dan bermacam-macam lagi. Semua kita ada macam Mastercard, Visa ni semua digolongkan di dalam teknologi lah. Kita ada Facebook dan sebagainya. So anda kena faham, bila syarikat teknologi mendominasi, kita punya rally ni, market rally ni, kenaikan pasaran saham ni 2 hari ni telah dipacu oleh kita punya saham-saham teknologi guys, saham teknologi. Apa hal saham teknologi ni? Okey, yang pertama anda kena tahu sebab apa? Sebab tadi pagi Samsung, korang tahu Samsung? Saya tak suka Samsung. Mungkin Lokman tak ke Samsung enggak. Samsung pagi tadi dia umumkan, kita panggil preliminary result lah. Dia punya earning, Samsung punya company, Samsung yang besar tu kat Korea tu, Samsung announce Samsung punya first quarter earnings adalah pada 23 April. Tapi company di Korea ni apa dia buat?
selalunya 2 minggu sebelum syarikat tu melaporkan earnings, CEO dia akan pergi dekat public, akan cerita dulu. Alright? CEO dia akan cerita dulu, akan cakap okay, macam mana, apa pelabur-pelabur dan juga analis-analis patut expect pada kita punya result untuk 23 April ni. Dia cakap dulu. Alright? Okay, apa CEO dia cakap pagi tadi adalah, walaupun Samsung terkesan daripada coronavirus, tetapi keseluruhan daripada bisnes division Samsung tidak terkesan dan kita boleh nampak growth year on year masih lagi positif. Walaupun bawah daripada expectation, okay, betul bawah daripada expectation sebab kita dalam fasa virus, betul bawah, tetapi masih lagi mencatatkan kenaikan berbanding tahun lepas, right? So itu adalah sangat positif. Dan kalau korang tengok, expectation market ni beranggapan nilai profit atau keuntungan akan jatuh 10%. Tetapi saham dah jatuh dekat 30%. So ada kejar-mengejar kat situ. Right? So bila Samsung cakap dia tak terkesan, semua syarikat-syarikat chip lain, boom, orang start beli, boom, orang beli. Kalau korang tengok semalam, yang membuatkan dia rally adalah chip maker paling kuat naik, Micron paling kuat, Qorvo paling kuat. Semua geng-geng ni, Broadcom, Nvidia ni, semua adalah geng-geng chip maker yang membawa benda tu naik. Apple sekali semua tunjal naik atas, right? So itu adalah salah satu catalyst yang membuatkan pelabur confidence, right? Itu yang pertama. Yang keduanya, anda kena faham, lockdown akan berterusan di hampir kesemua negara di dunia ni. Kat Malaysia pun agak-agak 10 bulan ni PM announce MCO ni berhenti ke atau sambung? Cuba orang kat sana jawab sikit. Sambung atau berhenti? Macam. Okay, so basically kalau anda cakap kes, okay, kita tengok mana ada jawapan ke? Ada jawapan. Sambung. Okey, dah kita tengok. Sambung. Kawan seorang cakap sambung. Okey. Kalau Malaysia selagi kes positif bertambah, selagi tu kita akan bersambung. Right? Memang akan bersambung satu dunia. Macam Jepun anda tengok. Negara Jepun, kes dah tak ada. Okey, rakyat boleh kembali normal. Sekarang apa jadi? Tiba-tiba lepas kehidupan normal macam biasa, boom. Naik atas. So apa Jepun buat? Jepun baru saja umumkan emergency di mana mereka akan menutup beberapa bandar besar seperti Osaka, Tokyo dan sebagainya untuk meneruskan agenda lockdown ni. Alright? So anda kena faham, lockdown ni adalah satu benda yang lama dan boleh jadi sampai puasa, sampai raya guys. Itu sudah pasti. So, bila Samsung buat umumkan satu result yang agak bagus, banyak analis bila kita screen tadi, saya screen dekat kita punya Bloomberg panel, screen semua Indonesia ada. Kesemua analis hebat kat dunia ni, daripada Goldman Sachs, JP Morgan, Bernstein. So kita ada Nomura dan semua international beranggapan yang kita punya kehidupan bekerja sekarang ni dah dalam satu fasa perubahan yang baru, di mana lagi ramai orang akan bekerja daripada rumah. Work from home. Alright? Macam sekarang ni work from home. Saya sebab nak work from home punya pasal dengan agenda stallion, beli satu laptop baru. Nampak tu? So, bila saya tanya penjual laptop tu, macam bro, ada slow ke laptop? Laptop tu semakin ramai orang beli. Kau faham tak? Permintaan dia sebenarnya semakin okey. Saya silap. Saya ingat, ni member sakit dia bagi diskaun. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia terbalik. Sebenarnya lagi ramai orang membeli perkakas elektronik. Sebab mereka nak work from home, nak bekerja daripada rumah. Dan kalau kita cerita pasal laptop, handphone, electronic devices yang lain. So, yang mana tu apa tu? Bukit Aman tengah buat kerja. Itu nak siasat siapa tu? Mungkin siasat Man DJ. Gambar paling gelap kat sini. Okay. So basically anda nampak satu fasa ataupun dynamic change dari segi orang bekerja. Semakin ramai orang dah selesa bekerja di rumah dan kita dapat peningkatan electronic devices yang akan meningkat dan itu telah dibuktikan oleh Samsung. Alright? Okay, itu yang pertama. Dalam pertama dan juga besar punya konsep. Okay, yang kedua pula news flow dia adalah anda tengok harga minyak. Okay, Donald Trump sememangnya dah mempermain-mainkan hati semua pelabur
Donald Trump ni adalah satu manusia ataupun satu creature yang korang kena, apa dia cakap, kena ambil 10% je. Okay. Kalau nak tengok timeline pasal coronavirus, dulu dia kata coronavirus ni hoax. Hoax ni macam satu agenda yang jahat lah, benda yang menipu lah. So sekarang ni tengok, lepas dia kata corona ni benda yang tak ada apa-apa sebenarnya. Sekarang ni US tengah parah, alright. So untuk harga minyak pula, dia dah kencing satu market, dia kata okay, dia dah cakap dengan Russia, cakap dengan Saudi, confirm deal. Okay, anda kena faham, cerita pasal pemotongan production cut harga minyak ni, harga minyak kalaulah nak stabil, semua producer-producer kena potong lebih banyak daripada biasa. So bila dia potong lebih banyak daripada biasa, so tak ramai boleh commit, alright. So pemotongan ni kita cerita dulu 7-8 juta barrel sehari, tapi sekarang ni korang tengok AirAsia dah tutup kedai, EasyJet Singapore pun dah tutup kedai selama sebulan. Banyak airline yang besar dah tutup kedai. MAS 50% cut je ni, Emirates pun lebih 50% cut, Singapore Airlines cut. So permintaan minyak ni berkurang guys, right? Bila permintaan minyak berkurang, toke-toke producer minyak ni kena buat lagi banyak production cut. Sampai dulu biasa 7-8 juta barrel satu hari, sekarang dia kena cut kat 30 juta, 35 juta barrel sehari. So dari segi logik akalnya, tak ada siapa boleh mampu untuk potong production sebanyak tu, alright. Tapi basically, kalau tengok news flow terbaru, mereka cakap mereka akan meeting dalam minggu depan, pertengahan bulan 4 akan discuss. Tapi bila kita tanya beberapa orang yang pakar dalam industri, mereka kata memang hampir tak logik akal kalau mereka nak buat production cut dan oil price boleh boom naik balik ke berapa, 70-80 ke atas, tak boleh, right. So kena faham, resistant untuk harga minyak ni adalah dalam lingkungan $40 per barrel sahaja, right. Okay, so itu news flow yang kedua yang anda kena faham. Okay, yang ketiga adalah anda kena tengok, kalau kita cakap teknologi ni adalah positif, tapi kalau anda nak beli, saya boleh katakan kita dah terlepas boat dan market ni tiba-tiba naik daripada luar daripada jangkaan kita. So benda yang ketiga anda kena tengok adalah anda kena tengok pertengahan bulan 4 ni guys. Pertengahan bulan 4 ni, sekarang ni pertengahan bulan 4 ni adalah kita akan dapat tahu lagi banyak sama ada negara-negara kat dunia ni nak sambung lockdown ni ke ataupun nak sampai bulan 4 je. So pertengahan bulan 4 mereka akan decide, alright. So di situ anda boleh dapat lihat yang kalau disambung, itu adalah benda yang negatif, market akan, alright. Tiba-tiba lah US cakap, oi tak cukup sampai hujung bulan 4 ni, kita buat lagi sebulan sampai bulan 5. Habis lah guys. Itu bermakna kalau korang nak beli position sekarang memang agak berisiko lah, alright. Macam saya dah cakap especially kepada student, hari tu kita dah masuk put untuk Apple tapi market reverse. So kita rugi dalam $25, alright, fine, okay, biasalah rugi, right. So kita dah rugi, saya dah share position tu dengan anda semua. So sekarang ni anda sebagai trader nak put ke macam mana? Nak put tengok momentum boleh pergi, nak call tengok macam alamak dah terlepas bas. Sebab apa? Sebab market dah 2 hari nak jalan ni, kalau kita masuk harga dah tinggi. Okay, so bagi saya adalah anda tak perlu kejar, perjalanan market ni masih jauh dan keseluruhan outlook yang ada setakat ni tak ada satu, lepas market naik ni tak ada satu kita panggil bulge bracket broker. Bulge bracket ni adalah broker yang ternama kat dunia. Tidak berganjak di dalam dia punya expectation yang 2020 adalah tahun recession dan market boleh pergi lagi 30% ke bawah, alright. Tapi kita sebagai trader, kita tak perlu tahu dekat mana dia nak pergi, mana bottom kita nak beli, tak. Kita hanya ikut sahaja dengan trend. So tetapi kepada macam orang macam saya, kita lebih pasif dalam mengendalikan portfolio kita yang kita nak target 70-60%. Kita dah masuk satu position tapi market turn against kita, alright, apa kita buat? Relax, bertenang, tengok balik satu persatu, jangan gopoh masuk market dan kita tunggu confirmation seterusnya mungkin pada pertengahan bulan 4 minggu depan, right. So anda kena faham, minggu depan juga earning season dah start. Earning season ni memang akan inject satu lagi volatility yang ada sebab
semua orang beranggapan apa yang terjadi dekat Samsung yang positif tu akan terjadi juga kat semua company US. Tak juga guys. Alright. So anda kena faham dia punya correlation Samsung dengan US company tu kadang-kadang tak berapa nak sama. So anda kena faham kita punya market pergerakan ni adalah masih lagi ke arah untuk menghadapi recession pada 2020 dan ramai orang cakap oh ini cuma dead cat bounce. Tapi kita tak tahu. And saya boleh terus terang cakap anda semua, boleh kata ke semua ekonomis yang power, strategis yang power confused dengan kiraan virus ni. Sebab apa? Benda ni tak pernah terjadi dalam seumur hidup diorang dan benda ni pernah berlaku. Kelembapan market berskala besar ni pernah berlaku. Paling last korang tahu bila? Masa World War II, Perang Dunia Kedua. So kalau Perang Dunia Kedua, boleh kata hampir ke semua analis atau pakar-pakar yang ada ni sekarang masih belum bekerja lagi, masih belum lahir lagi kat dunia ni. So mereka macam, alamak macam mana ni, nak pergi ke tak nak pergi. So macam kita kan kat RHB dah awal-awal pom 2020 recession, Maybank lagi bearish, pom terus bagi negatif 3% GDP growth. Bank negara pun dah kata negatif. Dan anda tengok macam houses Affin paling ganas lah, itu memang gone case. But KLCI dia bagi target 1000 je, itu memang paling tak logik. Okay, so basically anda nampak, so terus terang kalau tanya saya, orang yang pasif, orang yang sekiranya macam saya walaupun work from home tapi intensity bekerja tu memang macam jahanam sikit, lagi sibuk daripada biasa. So basically kita bertenang dulu dan kita tengok apa next move market. Dan sekiranya saya nak masuk market, sekiranya kita boleh nampak momentum ni berterusan dan kes coronavirus di US dan Europe mula menjatuh, first thing, satu sektor yang korang kena beli adalah teknologi sahaja. Alright? Kita lupakan yang lain, teknologi sahaja kita nak fokus. Sekiranya anda nak saving bulat, anda boleh masuk 1-2 position je, mana nak pergi, fokus teknologi. Alright? So itu adalah news flow yang anda perlu tahu. Okay, saya recap balik. Yang pertama adalah cerita pasal saham teknologi pergi di influence oleh Samsung. Yang kedua kita cerita pasal pergerakan harga minyak. Yang ketiga kita cerita pasal risiko yang ada di masa hadapan seperti sama ada lockdown ni nak diteruskan atau tidak pada pertengahan bulan 4. Dan yang keempat adalah kita cerita tentang earning season, alright, yang akan memberi volatility yang baru kepada kita punya market. Okay, so itu adalah news flow yang anda perlu tahu. So segalanya adalah virus. Okay, so sekarang ni saya nak korang semua kita pergi tengok technical pula. Apa technical nak cakap. Alright, okay, kita pass kat Man DJ. Man DJ, jadi Man DJ. Ya, okay, tapi sebelum tu saya nak jawab sikit soalan daripada Bashanti ni ya. Okay, kalau Bashanti, gini position open, kalau gini position option put Tekno date 29 ke 30 dah boleh buat stop loss. Dah boleh buat stop loss kot. Mungkin ada yang saham-saham yang dah beli, patutnya dia stop loss. Sebenarnya kalau kita tengok dekat mana Man? Dekat Facebook. Dekat Zoom. Dekat Zoom punya chat. Oh, okay. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, kita sebelum kita beli option tu sebenarnya kita dah set in mind lah berapa maximum loss kita. Ini kalau yang sebenarnya kalau kita duk main put je, contohnya let's say lah kita duk put lebih daripada premium yang sepatutnya kita beli, itu yang menyebabkan kita rasa panik tu bila masa market tak jadi seperti apa yang kita nak lah. Macam last week basically kita target market memang akan bearish. Dia jatuh juga tapi jatuh sekejap je dan dia terus libas. Itu maksudnya itu memang boleh terjadi lah bila memang boleh terjadi dalam market lah. Dalam pasaran memang boleh terjadi benda macam tu. Okay so sebenarnya kalau boleh kan, option kita tu kita dah letak premium tu as kita punya stop loss. Dan kita kalau let's say lah kalau kita dah termasuk, kita biar je lah. Maksudnya premium gitu je sampailah expire, tu je. Sebab kan kita kalau kita nak cut ke mana tu tiba-tiba magic happen, elok-elok tengah naik macam ni tiba-tiba boleh jatuh 3,000 point ke satu batang, mana kita nak tahu kan. So mana yang dah beli, dah beli put, kalau belum sampai expiration date, just biarkan je. Okay
Alright. Oh, ada orang tanya ni, beli kat mana? Beli laptop ke apa? Tengah cari laptop ni. Okay guys, sekarang ni korang beli dekat, semua dalam ni student kan? Okay. Korang siapa nak beli laptop? Simpan ada lah. Ada semua Ada. semua Ada student orang tak dalam ni kan? Okay, kalau nak anda, jual laptop pun. kalau anda saya boleh suggest lah, saya beli kat Shopee. So Mamat tu memang, kedai tu memang trusted seller dan bagus, dan dia boleh willing to tolong kita layan apa kita nak semualah. So saya boleh suggest lah dekat anda kalau anda nak. So PM lah, student PM. Nanti saya bagi. Okay, tak apa. 25%. Nama kedai ya? Okay, jap. Nak tahu nama kedai ya? Aduh. Okay, saya tunjuk. Sabar. Dia perangkap di kampung. Kat kampung boleh hantar ke? Duduk mana? Kat kampung kat mana? Lah nanti PM lah. Nanti PM ni kita nak teruskan sesi kita ni. Ni guys. Ni nama kedai dia. Ni. Tak nampak. Klik net. Tak nampak ke? Tak nampak. Tak apa. Okey. Okay. Kita nak teruskan sesi kita on technical kan. So basically kita akan pergi ke Dow Jones and then kita akan pergi ke pasaran komoditi. Kita akan tengok sikit pasal gold dengan brand oil lah. Okay, so kita nak tengok dulu. Okay. Alright. So ni hari ni saya dah buka dekat trading view lah kepada yang tak tahu. Basically kita boleh buka kat Dow Jones, cuma hari ni tak tahu asal dia agak berat sikit dekat investor.com. Okay, so semua nampak skrin saya ke? Cuba komen sikit, nampak ke tak? Cuba komen nampak. Ni ada yang tak nampak ni, apa benda ni? Okay, cuba komen nampak. Okay, nampak okay, semua nampak yang dekat dalam kita punya grup kuasai pasaran global ni, boleh nampak tak saya punya chart sekarang ni? Cuba korang komen nampak sikit. Okay, gold akan hit 2k USD per ounce. Okay, right. Boleh, kita target 1800 dululah. Okay, tak apa, nanti kita proceed dulu tengok ni. Okay, so sekarang ni saya tengah tengok Dow Jones index, futures index lah. Okay, Dow Jones futures index. So last week sebenarnya dia berada dekat atas ni. Kita dok target sebenarnya dia boleh buat kejatuhan lah. Dia boleh buat kejatuhan sampai ke at least dia punya support dekat sini lah. Tapi unfortunately jatuh beberapa hari and then dia bounce. Dalam ni hari 6 April. Yes, 6 April ni dia start to break lah, which is semalam lah. 6 April ni dia semalam dia dah start to break. So kita nampak masa semalam dia dah break dia punya trend line ni, kita nampak market dia dah change trend. Tapi adakah secara keseluruhannya dia dah ubah trend lebih besar? Sebenarnya kalau kita nak tengok trend lebih besar, kita kena tengok on the bigger time frame lah. Okay, tapi untuk daily punya time frame, basically kita nampak kalau kita tengok based on Fibonacci punya ratio, which is kemungkinan dia akan mencari dia punya sebab hari tu dia dah test dekat dia punya area 0.38% lah. So kali ni dia mungkin akan mencari area 50%. And then kalau kita tengok dekat area 50% ni pun ada satu support become resistant. Kalau kita buka on weekly sebenarnya dekat sini ada satu support become resistant dekat sini. So sini mungkin agak kuat lah, mungkin dia akan lajak sampai ke 50 ni. Dan kat sini lah kita tengok sama ada dia ada keluar signal bearish ataupun tidak. Tapi sebenarnya kita overall kita masih bias on downside lagi guys. Sebabkan macam Hafiz cakap tadi, analis pun semua pening, semua pelik kan, kenapa tiba-tiba market boleh naik macam ni. Itu memang terjadilah because of sentiment of the market. Sebab tu sebenarnya kadang-kadang market ni dia boleh bergerak lari daripada asal tu. Tapi mungkin tak lama lah, mungkin dia akan rebound balik, dia akan start to flush balik. Tapi contohnya kalau kepada yang nak mencari put, mungkin boleh cari put di area sini. Kalau baru nak call sekarang, memang kita cakap tak boleh lah. Sebenarnya dia start, kita boleh call adalah di area semalam ni, after dia start to break dia punya trend line, barulah kita cari saham-saham untuk call position lah. Sebabkan dia dah break dia punya trend line ni, and then mungkin dia akan sampai ke atas area 50 ni, 50%, which is dekat 24,000. Dan dekat 24,000 ni kita tengok kalau dia ada keluar reversal signal, kemungkinan dia akan buat kejatuhan balik lah.
Dia akan dindong sideway dulu, and then baru dia akan buat penjatuhan. Sebabkan dia jarang dia berlaku, dia terus reverse terus sampai naik ke atas sampai sini lah. Memang jarang lah. So kita kena tengok time to time macam mana. Okay, kita nak tengok on bigger picture sikit. Kita tengok on bigger picture. Okay, kalau kita tengok on the bigger picture, kalau kita tengok on bigger picture, sebenarnya memang bias on bearish lagi. Bias on bearish lagi lah. So kalau kita tengok kat sini, dia dah buat break dia punya previous support dekat sini lah. Dia dah break dia punya previous support dekat sini. Ini kalau kita tengok ni, dia dah break dia punya previous support ni. So dekat sini dia tengah trying to naik support become resistant kat sini. Tapi kalau kita kena tengok ni lah time kita kena tengok on time to time lah apa berlaku. Adakah dekat area 50% tadi, dekat area 24,000 tu dia ada buat reversal candle atau tidak, time tu lah masa tu kita tengok. Mungkin kalau kepada yang nak short the market ataupun nak short saham-saham, mungkin boleh tunggu dekat area 24,000 lagi lah. Macam sekarang ni dah area 23,300. So kalau contoh ni kalau kita baru nak call pun agak bahaya juga, because of you dah in the middle lah sebenarnya. Dia dah tengah-tengah lah. You dah separuh jalan lah. Sepatutnya kita short tu, kita long tu sebenarnya kalau after dia dah break dia punya this candle ni. Candle ni break, masa tu lah kita decide, okay, kita fokus on call. So sekarang ni dah area dah sampai kat sini dah ni. Dah sampai dekat almost stop lah. Dah sampai ke almost stop. So basically kita akan tengok mungkin dia akan touch 24,000, dan daripada situlah kita akan tengok sama ada dia ada buat reversal ataupun dia akan boleh buat continuation lah ke atas. Saya memang bias dia boleh pergi ke area 50% tu lagi lah untuk sekarang ni. Mungkin dia akan naik sampai ke area 24,000, dan daripada situ kita akan nampak mungkin dia akan tarik macam ni dulu. So dekat sini lah masa tu kita akan tengok lah sini apa yang berlaku dekat area 24,000. Okay guys, ada soalan tak so far? Okay, macam ada soalan tadi. Okay, alright. Gold dah ubah trend since 2016. Oi, lama sangat tu. Boleh beli saham Zoom dah ni? Yes, kita tengok nanti kita cover sikit on saham Zoom Okay, gold, kita tengok gold pula. Kita tengok gold. Gold alhamdulillah dia ikut kita punya analisis. Kepada siapa yang tengok kita punya analisis last week kita cakap apa? Which is kita cakap dia sebenarnya daripada sebelum ni lagi lah daripada sebelum ni kita cakap okay, gold mungkin dia akan buat satu sideways range yang agak besar. Lalu siapa yang tengok kita punya live sebelum ni, kita dah bagi tahu gold dia mungkin akan buat satu sideways range yang agak besar. So ini adalah dia punya ranging. Kalau kita ni adalah dia punya ranging. Okay, so dia dah buat kedatuan and then dia dah start tu naik sampai sini, dan daripada last week kita ada cakap which is dia mungkin akan buat correction dulu sebelum dia mencari dia punya previous high dekat sini. Dia akan buat macam ni. So dekat sini nanti point yang kita mungkin akan tengok sama ada dia boleh break ataupun tidak. Tapi saya bias more tu dia akan buat satu ranging lah. Dia akan buat satu ranging macam ni. Tapi kita kena tengok dekat sini. Kalau dia ada buat satu Marubozu candle solid, bermakna kita akan nampak dia boleh naik ke atas lagi. Maksudnya dia boleh mencari area 1,800 lah. Sebabkan target kita sebenarnya kalau based on monthly chart kalau kita tengok based on monthly chart, sebenarnya dia memang boleh sampai ke area 1,000. Saya clear dulu. Okay, dia boleh sampai ke area 1,800 dekat sini. Akan buat kejatuhan terus lah mencari dia punya support dekat area 18 kat bawah ni, dekat sini area 18. Tapi dia rebound dulu kan. Sebab kalau kita nak time frame yang lebih kecil, daily kan, kalau korang tengok daily ni sebenarnya dia dah buat satu breakdown kat sini lah. So idea dia mungkin akan tarik dulu sini lah point kita nak short the market lah. Kita target daripada sini dia akan touch ke sini. Tapi unfortunately dia naik sini, dia ranging sekejap, dia try turun, sini dia break. Sebabkan apa? Ada news, inilah Trump punya news ni. Trump cakap apa? Trump cakap dia dah counting dengan Putin dengan Arab ni nak cut production on 10 million. Maksudnya dia dah, sebabkan kita dengar news sebelum ni yang masih jatuh banyak ni because of ada 12 million production kot untuk dalam market.
So sekarang ni dia cakap tak jadi pula kan. Dia cakap tak jadi. Dia kata dia nak cut. Okay, so itulah menyebabkan harga naik ni lah. So benda ni memang terjadilah dalam trading. Macam kita tengok tadi index, kita kata dia nak jatuh ke bawah, tapi last kali dia dah break. So kita kena obey dengan apa yang kita nampak and then apa strategi kita lah. Kita kena admit benda tu. Contohnya dah sampai kita punya cut loss point, kita kena immediately cut juga. You jangan pegang sampai you kata oh ni mungkin boleh ni lah, you dah start hoping dah. So you bayangkan kalau kita contohnya let's say lah pada yang contohnya traded oil, they short market, sebenarnya memang semua masa tu short, tengah short market lah. Last kali news Trump keluar pun naik macam ni. Naik macam ni. Lepas tu apa jadi? Kalau kita tak cut loss, basically kita akan loss kat sini banyak lah. Okay alright. So tu je untuk update technical di apa ni? Index dengan komoditi. Okay kejap. Okay, kita nak tengok Zoom kejap Tadi ada yang tanya Zoom ni boleh masuk ke tak ni? Okay, so kita tengok Zoom kejap. Kita tengok Zoom. Okay. You guys nampak tak ni? Ni sebenarnya first yang boleh komen PG. PG tu nanti Tuan Izzah akan cover lah sebab yang Zoom ni ada saham yang saya bagi ni. So ni masa last month kita ada bagi which is dekat sini. Memang ngam-ngam dia sampai kat 153 and then dia terus jatuh keluar news. Macam tahu-tahu je ada news, bad news kat sini ni. Macam tahu-tahu je ada skandal kat sini. Kita tak tahu tau, tapi basically Mandi je. So basically kita nampak based on chart memang kata dia boleh pergi sampai ke 153 kat sini lah. Memang ngam-ngam sampai sini dia terus flush because of dia buat ranging dulu lah, dia buat double top kat sini, then dia break, then dia mencari dia punya support kat sini. So kepada nak buy, kalau orang nak buy, yes memang boleh buy lagi, tapi kita buy dekat area mana ni? Ni kita cari dia punya nearest support dekat sini. Ni sini. Kita tangkap dekat sini. Nearest support sini. So at least the touch sini agak strong kat ni, dah 1 2 3 kali dah try. 1 2 3. So sini mungkin dia akan mencari support dia. Dia akan mencari support dia kat sini. Okey, sekejap. Dia akan cari support dia kat sini dan mungkin dia akan rebound balik lah. Dia akan rebound. Sama ada dia boleh berjaya break sini ataupun tak boleh. So kita akan tengok lah. Tapi basically memang in term of long term saya rasa Zoom ni adalah saham yang bagus lah. Okay, so tu saja. Okay, saya nak pass kepada mana, siapa ni? Marzuki. Okay, kita pass kepada Marzuki dulu sebab ada banyak benda-benda menarik ni dekat bursa. Memang ganas. Al-Fadil Marzuki. Al-Fadil Marzuki. Okay. Kata ayap tu mahal tu. Okay, kalau ada soalan terus komen kat bawah. Terus komen, terus tanya je kat chat ni. Terus teruskan soalan anda. Right. So dalam yang tengah tengok ni ada yang layan bursa ke? Siapa yang layan bursa cakap taklah bursa ke apa ke? Boleh tazkirah dulu. Baik, Assalamualaikum. Right, tengah layan demo account, alright. Tak apa, teruskan belajar. Okey, untuk update pasaran saham bursa hari ni. Okey, alhamdulillah pasaran saham bursa hari ni memang sangat meriah guys. Alhamdulillah, syukur. Layan buat duit sayu. Okey, mana lebih elok beli equity global, guna Maybank ke guna Saxo? Dua-dua boleh. Okey, untuk yang siapa yang nak beli saham global menggunakan platform Maybank Investment Bank, kita cuma boleh beli equity sajalah. Maksudnya you beli, contoh you nak beli saham Facebook ke, you nak beli saham macam Hafiz cakap tadi, saham teknologi kan, saham teknologi. So you all boleh beli apa nama ni, saham Facebook ke, Apple ke, Microsoft ke, tapi you cuma boleh beli dia punya mother share, equity sahaja. Okay, kalau you nak trade ada instrumen, yang tu kita gunakan platform Saxo Bank lah. Okay, layan buat duit sayu, yes, alhamdulillah. Okay, demo account bursa apa Okay, untuk bursa kita tak ada demo account guys.
Alright, bursa kita tak main demo kita hantam je terus. Okay, tak adalah, bukanlah maksudnya hantam terus. You all kena belajar lah juga dulu kan. Okay, untuk demo basically you option dia you boleh buat paper trade lah. Paper trade tu sama ada you menggunakan kalau you jenis orang yang rajin ataupun you hebat buat Excel lah, you boleh buat paper trade menggunakan Excel ataupun you boleh menggunakan apps yang ada dalam bursa, contohnya seperti apps Bursa Marketplace, okay, apps apa nama ni, KLSC Screener, ada lagi beberapa apps lah, okay, buat apa nama ni, mungkin you boleh tanya dengan beberapa Bursa Marketplace guru yang ada dekat luar sana tu. Right. Okay, so untuk update pasaran saham bursa hari ni, saya nak share screen. Saya nak paper trade. Paper trade tu apa? Paper trade tu maksudnya you trade paper. Okay, paper trade tu maksudnya you beli saham olok-olok lah. You training, you beli jual seolah-olah macam you beli saham dia yang betul. Tapi you kira macam training dululah. Okay, you beli and then you jual. Yes, macam demo, betul. Alright. So untuk pasaran saham bursa, kita share screen sekejap. Oh, okay. Kita dah off lah dekat dalam Facebook. Oh, dalam Facebook dah tak ada dia ada masalah. Okey. Tak apa. Teruskan lagi. Tak apa, teruskan. Okay. Alright, so untuk pasaran saham bursa, you all nampak nampak screen apa nama ni, trading platform ni. Ini untuk siapa yang mungkin tak pernah tengok, inilah dia kita punya apa nama ni, war room, trading platform, online trading platform untuk pasaran saham bursa Malaysia. So apa yang kita cakapkan pasaran saham hari ni memang meriah. Tengok hari ni saja KLCI dah naik almost 30 point guys. Terima kasih kepada Tuan Hafiz kerana menekan untuk kaunter-kaunter jeruk yang membuatkan KLCI naik sebanyak 28 poin hari ni. Okay, itu satu. Yang keduanya kita tengok daripada segi volume Jerung menjual lah Ki. Oh, Jerung menjual tak apalah, kita yang anak-anak kecil ni membeli dah kot. Biasalah tu melawan arus. Okay. So volume hari ni 6.6 billion guys. Alright. So ini bukan volume ataupun value yang biasa-biasa. Okay. Kenapa naik? Macam mana boleh naik banyak macam ni? Kalau kau tanya aku tak tahu. Okay. Sebab apa kita lebih kepada momentum trading, kita tengok based on apa pergerakan hari itu ataupun waktu ketika itu. Okay. So kalau katakanlah dia naik, kita layanlah. Sementara tengah naik lagi ni kan. Alhamdulillah lah kan. Alright. So normally kalau untuk pasaran saham bursa ni, dia punya volume dengan dia punya value ni normally dalam 1 billion, 1 billion kepada 2 billion, itu yang adalah normal punya transaction lah. Tapi bila mana hari ni dia punya volume dia 6 billion, value dia 3 billion. So maksudnya hari ni memang pergerakan saham-saham dekat bursa Malaysia ni memang aktif kau. Aktif. Small cap ganas tu. Biasa. Small cap apa? So untuk klien-klien yang mana bersama dah buka akaun, dah trade dengan Rimazan Imawan ni, alhamdulillah lah diorang hari ni adalah hasil sikit-sikit kan. Banyak tu tidak lah. Mungkin ada lagi orang-orang yang lagi hebat kat luar sana yang mungkin diorang dapat untung lagi banyak kan. So kita ni Payung portfolio tu. Payung portfolio sikit. Portfolio nanti saya share dalam Facebook. Alright. Nanti saya share dalam Facebook. Payung Ki. Baru dia tahu siapa boy. So kalau tengok skrin pun hari ni orang cakap kulihat hijau lah, macam lagu Jenal Bidin tu. Okay. So antara saham-saham, contoh ni counter-counter yang dalam kita ni trading ideas. Anju guys. Anju ni tak ada kena-mengena dengan Zarina Anjuli tu Oh, dia naik share saham dia pun naik dia naik share saham dia pun naik, tapi dia bukan saham dia guys. Alright, mungkin kebetulan saja nama dia sama, tapi dia telah membuat kenaikan. Semalam kita share dengan klien-klien kita Anju ni. Sebab apa? Sebab contoh satu, kita tengok daripada segi volume dia guys. Volume dia semalam dia dah break daripada dia punya bottom resistance dekat sini. So entry price kita dalam harga 60 sen semalam.
Okay, so hari ni dah naik kepada 70%, dah naik 10%, so untunglah. Tapi kalau boleh naik lagi ke tak, ada yang tanya tadi nak jual ke nak simpan, so terpulang pada objektif dan juga risiko masing-masing. Ada orang yang tamak, ada orang yang halover, ada orang yang tamak halover. So saya tak boleh nak halang, so terpulanglah kepada korang punya ataupun individu tu punya ni lah. Okay, dan counter CCM, DNO ni pun ngam gak, right? Sebab apa, dia sebelum ni dia dah buat jatuh. Kalau korang pasti banyak kaunter-kaunter besar sebenarnya dia punya pattern dia macam ni. So sekarang ni dia dalam phase ni, dia dalam phase kita panggil first leg untuk kenaikan. So mungkin lepas ni dia akan buat correction. Sebab apa, hari ni dia punya kenaikan dia tu kebanyakannya dah kenaikannya agak dahsyat juga. Dalam masa satu hari ni je, counter-counter kajian yang kita dah share dalam grup, hari ni saya kira tadi ada dalam lebih daripada 10 lah counter yang hit target price. Okay, so kalau katakanlah, alamak, itu dia. Kalau korang nak tengok apa aktiviti ataupun apa saham-saham yang kita beli kan, ataupun klien-klien abang beli, so inilah dia kan. So korang macam mana korang, mungkin ada yang kata bursa ni slow lah, bursa ni tak boleh buat duit lah kan. Tapi alhamdulillah klien-klien yang bersama dengan Remazen dan Maman ni, kita orang still hari-hari ada je lah counter-counter yang kita buru, counter-counter yang kita balon. Sama ada balon tu kita dapat buat duit ataupun balon tu kita yang terkonor. Okay, kena scroll laju-laju ni. Ni private and confidential. Okay, so tu cukup lah tu. Alright. So untuk pasaran saham bursa kita masih lagi macam biasa, kita lebih kepada kita tengok apa momentum yang ada dalam keadaan pasaran semasa sekarang ni lah. Alright, so saya nak tengok apa ada soalan tak? Ada ni minta tanya Binacom, ulas sikit. Binacom Okay, Binacom. Oh, Binacom ni dah buka dah. Right. So untuk saham Binacom pun ngam juga. So basically dia dah almost hit kita punya next target price yang ada lah. Kita beli masa dia break out ataupun dia nak try break out daripada bottom sideway ni, daripada 25 kepada 20 sen. So break out from 25 sen, sekarang dah 36 sen, 36 sen setengah. Nak jual ke tak nak jual ke, terpulang lah. Alright. Tapi kalau katakanlah nak in short term untuk saham Binacom ni nak naik terus pada harga 60 sen ni, mungkin tak lah kot. Saya rasa kalau katakanlah maksimum dia naik buat masa sekarang ni dalam 40 sen, 45 sen, ataupun terlajak sikit 50 sen lah untuk Binacom. Tapi kalau katakanlah you dah beli sebelum ni lah, kalau baru nak beli not advisable lah sebab harga dah tinggi. So better tunggu setup ataupun entry yang baru kan. Kalau you dah beli dekat bawah ni, you make sure you kena adjust you punya stop loss naik ke atas. Alright, untuk secure you punya profit supaya kalau katakanlah dia jatuh nanti tak adalah you nganga sajalah kan, padahal dah untung sebelum ni. Alright, tapi apa nama ni? Yang dia tadi apa dia? Uzma basically counter-counter oil and gas semua sekarang ni tengah dahsyat lah naik. And Uzma, Carimin, Dayang, Serba Dynamic, apa lagi, Naim, Wasyong tu memang saya miss. Saya terlepas tak sempat nak beli. Tapi dia punya kenaikan itu agak dahsyat lah. Right. So Uzma kalau katakanlah direction dia sekarang at least 80 sen dululah. Ini dia punya kenaikan, dia punya kita panggil sebagai, kalau kita nak tengok direction sebab sebelum ni ini adalah previous support. So previous support ni dia akan jadi dia punya resistance level buat masa sekarang ni. Kalau katakanlah dia boleh break above 80 sen, ada mungkin dia akan continue kenaikan lah. Tapi untuk saham-saham oil and gas ni you kena closely monitor juga dengan pergerakan harga minyak. Sebab apa? Pergerakan harga minyak ni dia akan memberi impact sama ada saham oil and gas ni akan teruskan kenaikan ke tak. Contoh macam tadi Loman dah cakap kan, bila harga saham minyak ni terus naik sebab gara-gara Acik Trump ni, dia bagi tahu kata dia dah jumpa dengan geng Pak Arab ni, dengan Putin. Acik Putin kan.
Tapi padahal di game kan Putin punya geng cakap tak ada pun, hang tipu kan, dia keluar statement cakap gitu. So harga minyak pun jatuh balik. So hari tu dia panik kejap lah kan. Tapi bila dia dah harga minyak teruskan kenaikan, so saham-saham berkenaan dengan oil and gas pun teruskan kenaikan juga. Alright, tapi dekat sini ada satu benda lah saya nak share dekat korang, especially kalau siapa yang trade bursa. Okay, memanglah kita cakap untuk bursa ni ataupun pasaran saham bursa ni dia punya kita stop share dulu. Okay, untuk pasaran saham bursa ni memanglah kita cakap modal tu dia tak ada minimum amount alright, and then minimum transaction dia adalah 1 lot. Tapi janganlah, especially yang baru lah, untuk yang newbie ni, janganlah korang beli 1 lot. Alright, ini semalam beli 1 lot. Okay, hari ni contohlah macam counter Anju tadi kan, beli semalam harga 60 sen, hari ni dah naik 70 sen. Kalau ikutkan dia dah naik 10 sen dah kan, 10 sen. Kalau you beli ikut lot size yang betul, contoh normally kita saja dalam 100 lot lah ataupun 10,000 unit for each counter. So kalau you ada 100 lot, harga naik 10 sen, you dah untung 1,000 babe dalam masa sehari. Tapi kalau you beli 1 lot, alright, walaupun naik 10 sen, kau nak cover transaction fee pun tak lepas kan. So apa nama ni, ada tu kan. Mungkin kita faham lah dia baru kan, newbie, tak apa, tak ada masalah. Tapi this is lesson learn lah. Okay, so you kalau you nak trade bursa, you kena ada cari ilmu lah sikit, belajar sikit kan. Macam kita talent kita ada juga buat DVD untuk bursa, right? But normally siapa nak datang belajar bursa kena datang office saya kat bursa, dekat bursa pula, dekat Maybank, right? Tapi sekarang ni since kita masih lagi dekat rumah, work from home, so kita ada option untuk belajar secara online ataupun melalui DVD lah. Okay, so benda ni kena invest sikit lah. DVD kita jual pun tak mahal bro. Alright, berapa RM250 sahaja. Okay, untuk konten DVD yang kita buat tu, konten dia seolah-olah, ataupun saya nak cakap sama dengan tu tak boleh lah, nanti marah. Okay, sama macam, bukan sama macam, dia seolah-olah ataupun hampir kepada konten kelas yang harga beribu-ribu. Right, so you have to invest in knowledge, invest in yourself untuk dapatkan insyaAllah result yang result macam yang kita post dalam Facebook Stallion ataupun Facebook saya tu lah. Basically macam tu lah. Saya tanya ni, basic boleh beli ke? Basic boleh beli. Yes, memang kita buat from beginner. From zero to hero. From zero to hero. Tapi kalau kau salah faham, kau zero jadi zero balik lah. Kena tahu. Group support ada tak? Okay, kalau siapa yang beli DVD, alright, you all akan dapat you boleh buka account CDS secara percuma dengan Rimazin 911. Tapi make sure korang yang mana yang nak join Rimazin 911 ni, ni nak bagi tahu ni. Alright, hari ni ada cerita panas. Okay, kita gosip sekejap, kita membawang sekejap. Okay, tak adalah bawang apa pun. Okay, basically kalau you nak join Rimazin 911 ni senang je. Okay, kita close group yang saya share, counter trading idea yang saya share daripada pagi sampai petang, depends on market situation lah. Kalau market contoh dalam seminggu 2 ni memang saya boleh katakan aktif lah. So kita pun memang macam Hafiz kata tadi, waktu PKP ni contoh orang ingat work from home kita duk lepak atas katil kan. Tapi tak, sebenarnya untuk kita yang bekerja dalam bahagian investment, especially macam saya bursa, kita kena lagi actively, tapi tengok pada market jugalah. Masa mula-mula dulu market pun hari-hari jatuh. So kita nak share counter pun tak boleh juga kan. Tapi bila dah naik balik ni, kita kena actively share, kita kena rajin cari peluang-peluang yang ada. So peluang-peluang trading idea ni saya bagi secara percuma untuk klien saya dengan syarat you kena buka akaun dengan Maybank dan trade dengan Rimazin 911. Okay,
Kalau ada yang trade dengan broker luar ataupun trade dengan account lain, siap. Untuk menunggu masa kena remove itu je lah. Alright. So itu saja update yang ada untuk pasaran saham bursa setakat ni. Okay. Kita akan pergi kepada apa update-update ataupun kaunter-kaunter global yang menarik. Okay, bersama dengan Abang Izzat kita, silap, Abang Reza kita. Okay. Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay, so jadi biasa quick punya sharing lah. So hopefully korang dapat saya laju sikit lah. Kan? So jadi you all take note, okay? So banyak nak sharing ni sebenarnya. Sebab kebetulan last week dengan this week saya rasa last week ada 5 stok untuk ke atas. Banyak lah, lebih lah sikit. Lepas tu ada 3-4 stok untuk put. Tapi dia lawan balik kan. Yang put tu kiranya macam aku cakap dia lah. Macam Apple, dia lawan balik. Macam Microsoft, Nike saya tengok dia lawan balik. But of course lah sebab market pergi kan. But tak apa pun. Sebab market pergi dia memberi tuah yang lain kepada stok-stok kita yang lain. Alright. So jadi I just share apa yang jadi kepada berapa watchlist yang kita bagi last week. Dalam semua watchlist saya bagi kat special group kita lah, trader-traders. So list belah kanan ni adalah pada last week sampai ke GLID, and semalam target Adobe. So kita tengok apa jadi KKO pada 25 bulan area dekat sini. Watchlist tu sampai. So orang bertanya macam mana pula lah kau boleh dapat pula watchlist macam ni, sedangkan market bukan jahanam ke, nak recession ke apa. Ini kita beza kita kalau kita aggressive trader, kita akan rely more into pure technical side. So kena faham. Macam kita orang stallion ni, kita orang bagi sidangkan anda kepada pelbagai cara. Cara tenang, cara swing, cara agresif, cara nak kong hajar selamba belasah market. Dia ada cara semuanya. So jadi ini salah satu cara yang dia agresif. Maknanya dia don't care about whatever happen, whatever Donald Trump cakap. Yang penting let the market ataupun let the chart do the talking. So bila kita buat macam tu, that's why untuk yang long call akan mendapat profit. If you buat macam swing relax, most probably you tak akan masuk because this is like a rebound. So which is dalam downtrend yang ada rebound, so which is you tak akan masuk most probably. Tapi kalau macam saya, kalau kita agresif, apa yang saya share dalam group trader traders, kalau saya tulis watchlist tu biasanya dia tulis technical. Technical meaning that whatever happen outside, you tutup news, tutup whatever, tutup telinga, tengok chart je. Alright, so that's a big difference. Saya nak bagi tahu dulu lah. So jadi bila dekat situ inilah ni. So mungkin anda boleh belajar sesuatu hari ni. Walaupun lepas ni anda dengar, oh market nak jahanam nak apa. Kalau anda seorang aggressive trader, you akan ada satu perspektif yang whatever it is about the news yang cakap, kita akan stick to whatever yang kita nampak pada chart. So jadi apa kita nampak pada chart, kalau macam ni 40 ke 36 support level area, dia masih kuat. Maknanya dia nampak bottoming tu ada. Cuma kalau siapa pakai Hakashi, sebenarnya dia akan nampak entry kat sini sebenarnya. Dia akan nampak entry kat sini sebenarnya. So jadi itu kelebihan dia sikit lah. So kalau dia pakai Hakashi, walaupun lambat sikit, but dia akan ikut strategi tu. Dia antara dua kan, strategi A, strategi B. Sudah-sudah kita tahulah. So pilih lah mana satu. So tadi MRK pun 25 bulan dekat bawah ni, belum naik lagi enjut. Tapi yang MRK ni saya prefer untuk kalau you nak pakai, you more to candlestick pure. So maknanya this is a support area, $66 ni bawah ni support area. So biasanya kalau dia tu banyak, which is support area macam ni kan, dia ada hammer, after hammer dia akan henjut. So the next day, lepas dia buka aja market 9.5, 9.45, dia henjut. Sebab apa? Dia case lain. Dia tak swing relax-relax, tenang-tenang, dia tak ada. Hakashi relax lambat dia, bagi dia macam tu. Itu strategi B. Saja buat ulang kaji sikit lah pada saudara saya dalam Zoom ni kan. So ingat balik. Alright, itulah kelebihan kita ajar. You all dua strategi, strategi A, strategi B. Time ni lah strategi B sebenarnya berguna. Dia henjut dia, tak cerita banyak. Kan, okay. As long as support level, apa risiko dia? Of course lah, your premium lah. Jangan pergi hentak semua. Kena faham lah management ni kan. So this is eBay. eBay pun meletup 25 hari bulan tu. Sebenarnya dia break daripada this is what you call hammer. So dia di support level dia kuat. So maknanya siapa yang terus masuk tu memang by now shoot last week sekali dia dah profit. So jadi sama juga Texas Instrument. Yang ni yang 25 hari bulan. Cuma Texas Instrument ni dia menarik sikit. Saya punya sharing masa tu kalau you ingat, dia more to ranging. So dalam ranging ni you ambil position dalam ranging ni. Tapi dengan syarat risiko dia kalau dia terbalik habis ni, habis you punya premium. So maknanya you tak boleh ambil semua 4-4 lah. So maknanya you kena pilih salah satu je. You risiko kan sebab apa?
This is strategi B, which is memang kau agresif. Tapi nak cek makan dia kan. So jadi 25 bulan tu masa dia jatuh kat bawah ni. Kita always buy sampai dekat jatuh tu kan. So jadi ini Qualcomm pun sama, Costco saya percepatkan sikit lah. Costco ni dia menarik sikit sebab Costco ni last week bila saya tengok 25 bulan tu dia dekat bawah ni. Dia support area dia dekat 2277 ni sebenarnya. So jadi bila saya nampak kat 277 ni support area, dia panggil area lah, zoning area. Alright. Biasanya dia ada kat belakang ni, adik-beradik dia. Biasanya saya dah tarik bila saya buat tu. Saya dah nampak zoning dia kat mana. Tapi saya tunjuk kat anda simple method lah. You all tengok yang depan ni sudah. So di masa 25 tu dia jatuh sampai bawah ni. So maknanya the next day kadang-kadang kita kat bawah ni you hunjuk terus. Ni maknanya strategi ni buy at support. Dia buy at support, you boleh tunggu candlestick. Tapi dalam keadaan yang dia ranging yang tersangat kuat, which is you sedikit you ubah you punya strategi tu, which is you agresif betul-betul lah ni kira agresif. So jadi you akan masuk. Tapi bukan semua lah macam saya cakap, bukan semua ni, maknanya pilih salah satu. Mana-mana satu you pilih salah satu daripada last week, you supposedly you profit. So tak ada alasan lah. Alhamdulillah menjadi lah, Alhamdulillah. Right, kadang dia tak jadi. Macam saya cakap lah yang put tu memang pisang lah sikit lah kan. Alright, so semalam saya bagi target TGT, tadi saya bagi dalam grup, Alhamdulillah saya dah take profit. Saya ada 2 position, saya take profit 1. Saya jadi macam tu. Saya biasanya untuk student-student kita lah, terutama dalam Zoom ni, kadang kalau you ada macam $200 nak masuk kan, you pecahkan 100-100. You tahulah nak buat apa. Kalau saya cakap 100-100 tu, saya rasa you faham apa maksud saya. So staggered. Sedikit ilmu untuk anda, mungkin ilmu money management punya peringatan. Staggered money management meaning that you masuk satu-satu tapi dia masuk pada yang sama, price yang sama, tapi dia 2 position tu dipecahkan. So 100-100. So jadi maknanya kalau dia untung, you ambil satu dulu. So dia tak koyak so jadi tak koyak. So kalau orang terus jual 2, tiba-tiba naik lagi dia koyak. So jadi there's a staggered way of control emotion management. So that's why saya suka juga buat macam tu, terutama waktu-waktu yang macam saya sama-sama. Ni nak reverse ni, terbalik terus ni kan, recession balik ke, apa balik ke kan, news bad news kan. So jadi saya always play with money management sikit lah. That's a bit of nak tambah sikit ilmu you all lah. Atas peringatan kan. Siapa suka main $100 lah, 50-50 dia buat 2, pecah. Satu yang naik tu dia ambil dulu. So dia tak dalat lagi 50 tu. Alright, so Adobe naik, Alhamdulillah, tapi Adobe saya rasa profit tak banyak sangat kalau daripada semalam ke hari ni. ALGN 42. Alright, sebab apa saya ambil ALGN ni? Sebab dia support level dia kat sini. Ni nak justify ni. Support level dia kat sini. Ni lebih pada mengajar lah pula sikit hari ni kan. Because why this is a hammer lah. Hammer kalau dalam theoretical memang cantik tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dalam practical kalau you ada experience, you akan tahu betapa buruknya hammer ni. Tetapi kita tahu konsep dia is that dia ada kecilnya body, dia ada kaki yang panjang. So buying seller dia mengatasi selling pressure. Buying pressure akan mengatasi selling pressure. So dekat 140 ni macam seolah-olah dia tak nak jatuh. Bad news, whatever corona, but kenapa kau tak nak jatuh? There must be a reason in the technical perspective untuk aggressive trader. Reason ni simple je. Because dia nak naik atas. Dia dah penat sangat turun bawah, dia naik atas. So cuma kalau cantiknya 150 hari tu semalam tu, sepatutnya dia jatuh sini dulu. Baru dia sedap sikit. Dia lagi, orang kata perencah lebih sedap. Sebab apa? Dia akan create satu double bottom kita panggil. Dia 2 bottom. Maknanya support level ni satu bottom sini, satu lagi bottom kat sini. Tapi apakan daya, dia pergi. Tak apa. Mungkin ADSK mudah sikit nak masuk. Sebab as compared to semalam sebelum dia naik ni, dia dekat bawah ni. So bila dia naik je, maknanya dia dah break out daripada support level ni, terlebih dari support level. So meaning above 135, dia strong. Okay, last kali Expedia tadi saya nak ucapkan tahniah kepada Tuan Usairin kita dah. Saya ada share dia punya ni dekat dalam grup-grup student saya, 1300% bro. So saya rasa untuk minggu ni dia memegang title ROI paling tinggi dalam semua Stallion Brothers. 1373%, premium $15, untung jadi clean untung $200. Alright. So saya ucapkan tahniah sebab apa? Risiko yang ditanggung adalah $15 saja. And dia masuk Expedia, satu saham di mana Expedia ni kalau untuk pengetahuan you all, dia adalah tourism sebenarnya. Dia best kepada apa? Booking flight, booking tempat kan. So more to tourism lah. Tourism memang jahanam. Tapi bila perspektif teknikal ni, macam agresif kita ni, ni kita nampak ni satu hammer. Kita marking kat sini support, this is the bottom. So bila bottom, whatever the price yang ranging yang tak jauh daripada bottom, kita ambil. So jadi
Hari ni dia gap up pula kan. So ni. Okay, so jadi itu sedikit pembelajaran lah as compared to saya nak share apa stok. Tapi saya nak share macam mana hari ni kelainan sikit, macam mana stok yang kita screen. Tulis-tulis saya screen semua daripada Finviz je bang. So jadi tak ada kompleks pun. It's just saya tengok support level, marking support level, buat zoning. Tuan Lokman selalu lukis-lukis kan. Lukis-lukis macam tu lah, lukis zoning. So jadi okay, untuk orang tanya stok apa pula? Okay, sekarang ni long dah macam banyak naik ni, tapi macam ada ketarikan sikit ni kan. So nampak tak hari ni dia macam gap, lepas tu dia tarik kan. Mungkin dia ada penat sikit. So jadi antara saham-saham yang penat, tapi saya rasa ni saya rasa perspektif sikit lah untuk put position walaupun hari tu last week put tak menjadi. Oh, 3 stok yang saya expect dia pergi pula kan. Intel ni saya budget dia tak lepas daripada dia punya ni. Sekali dia hanjut sini, dia pergi kat second dia punya zone support atau resistance ni. So jadi ni orang kata resistance puaka. So ni jangan terperanjat kalau dia drop back to 56. Jangan terperanjat because boleh kata kalau kita buat Fibonacci, tarik Fibonacci, Allah, Fibonacci kat tepi ni pula. Ni Fibonacci kat sini. Bawah tu, atas. Dekat 3 line tu. Okay. Fibonacci tarik sini, retracement adalah juga dalam saya rasa nak almost 50% balik. Dekat 50% kat situ. Saya rasa. So jadi whatever it is, balik pula. Alright, so atas ke bawah. So ni dekat 61.8 di mana ini adalah golden numbers. Alright, 61.8 dalam matematik adalah satu golden numbers. Reza, ada orang tanya macam mana nak guna Fibonacci ni? Nak tarik mana ke mana? Tarik mana ke mana? Kalau dia tengah macam ni, dia bukan retracement. Retracement maknanya kejatuhan. Maknanya ni rebound lah. Dia terbalik. Rebound maknanya kita tarik daripada atas ke bawah, di mana kadang-kadang ada platform dia terbalik sikit. Yang penting kalau you nak tarik dia punya rebound, maknanya you cari kosong kat bawah, 100 dekat atas. Pastikan kosong kat bawah, 100 dekat atas. So this is 61.8%. So jadi saya nampak Intel adalah put position sekali lagi maknanya last week dia tak menjadi wajak tu kan. So jadi and then ada satu lagi Nike lah. Saya bagi 2 lah untuk put ni. Alamak, dandan pula. Tadi saya bawa screen Nike ni, dandan dah jatuh terus lah. Saya pun tak sempat juga. Kalau ikut zoning, this is a zone hijau. Zone hijau kan zone hijau pandemik coronavirus, tetapi zone di mana support yang lama telah menjadi resistant dan tiba-tiba tadi dia buka je dia tak lepas. So sebenarnya 9.5 saya screen sekejap boleh tengok dia buat apa. Nak bagi kat you all tiba-tiba dah jatuh banyak kan. Tapi banyak-banyak pun I think it's within the range lah. Within the range, but I think this susah berat sikit lah dia nak. Dia macam support level yang kuat dekat sini, macam mana saya tunjuk ke anda macam mana dia boleh naik. Sama juga macam ni dia puaka punya resistance level yang sangat kuat. So which is agak berat juga dia nak pergi tunjal ke atas. So jadi it's a very good area Saya selalu panggil area lah. Sebab nak dapat rigid tempat agak difficult lah during this volatile times. So jadi better I main dengan area. Kalau dia ada rebound sikit, kalau you nak put position, I think fair enough lah. Because nanti dia nak earning je lambat lagi. Tapi mungkin buka satu position for put, no problem because kita dah tahu dah majority of the stock, 80% of the stock tengah call naik ke atas. So you can stick with pharmaceutical as well. Gilead macam-macam. Gilead saya sangat jatuh sekarang. So jadi bagus lah. Siapa yang always terlepas tu tengok-tengok lah. Sebab ramai orang suka terlepas ni. Itu 25 bulan saya bagi Gilead kat bawah ni. 25 bulan. So dia pergi tanya, boleh beli tak? Alamak, warna hijau ni saya lemah sikit. Sekarang nak beli, korang nak long call, pembuat sekarang. Tapi alert with the earnings lah. I think the short term wise lah. So aggressive trader, short term wise, cari support level 72. Dia masuk with low premium. Macam student-student saya rasa dia orang banyak agresif. Tapi bila agresif, money management tetap jaga. $15, $6 itu, korang ajak betul. Tapi hebatlah profit dia, ROI sampai 1000%, saya ucapkan tahniah. So I think tu lah dari saya. Ada soalan ke? Komen FB sikit. Okay. Soalan dekat Facebook tak nampak lah. Minta tolong sekejap. Facebook kita dah off. Oh, dah off. Alright, so kesian orang Facebook. Ni dengan student lah ni kan. So jadi, so kalau you all tengok Facebook, nampak tak? Dia jauh lagi nak pergi tu. Dia tak macam Amazon dah nak pergi dekat lagi. So jadi jauh perjalanan dia. So I think kita cari reverse je. Tapi cuma reverse saya nampak zoning kalau saya buat area, this area lah. Dekat sini. So jadi kalau dia naik lagi sikit lagi bagus lah 175 before you nak put the market. Cuma dalam ni saya saja kalau you all nak put, jangan put berjemaah semua stock you. Put satu dulu sikit dulu.
Because nanti you akan tengok the next 1-2 weeks tiba-tiba kan, betul-betul terbalik kan, baru ditambah lagi the next put position. Ingat student-student traders, maksimum untuk orang baru ada 3 stock. So jangan kelang kabut. Kalau you main $10, $15 tu suka tengok lah. Yang penting money management. Paling penting money management jaga. Kalau ada duit lebih nak masuk 10, 15 ke nak call ke put, itu terpulang lah. Saya tidak menghalang because peluang saya ada untuk aggressive trader tanpa melihat overall news. Okay. Orang tanya ni, premium tu apa tu? Premium? Takkan dah lupa dah. Student kita premium kan? Bukan. Ni bukan campur. Okay. Off dulu sharing dah. Off. Ni premium tu apa? Premium tu sebenarnya risiko yang kita sanggup ambil, bahasa mudah dia. Risiko yang sanggup kita ambil dalam option. Bila option ni dia satu benda yang sangat baik. Dia sangat memberi manfaat kepada kita adalah dia tak payah stop loss. Mana awal-awal you masukkan premium contoh $50. Itulah niat kita, apa-apa jadi kepada market, nak crash ke nak jatuh ke, kita rugi $50 saja. Searti kata lain, dia adalah modal yang kita perlu keluarkan bila kita masuk market. Maknanya kita beli saham Facebook ni kan, modal $50 yang aku sanggup rugi, dan kalau dia untung, alhamdulillah dia untung kau-kau, tapi kalau rugi adalah rugi 50 saja walaupun market tu crash. Alright, mantap guys. Okay. So malangnya ramai orang dekat luar sana tak dapat tengok sebab kita tak boleh live Facebook, dan kebanyakannya orang dalam ni adalah student-student kita sahaja. Alright, lagi bagus lah. Best. Hopefully you all student-student kita doing good lah. Alright. So basically kalau anda tengok mungkin kita dah buka, mungkin anda gairah untuk mengejar put market, dan bila market turn position yang pendek-pendek tu dan sekiranya money management anda tak berapa ngam, anda memang agak kecewa kalau benda tu go against kita. Kalau berderet semua put kan, tiba-tiba zas. So macam anda kena faham, anda put, saya pun rugi, tapi rugi $25. $25 compare dengan $780 yang kita dah buat tu, rasa macam tak ada hal, tak apa, next round kita boleh. Tapi kalau anda semua put position campur ada $500, habis hilang semua, memang pedih lah. So market ni sebenarnya kalau kita tengok macam mana pandai kita nak main market ni pun, kalau money management out, saya rasa memang itulah penat je belajar. Penat je strategi teknik 80% paling hebat, teknik holy grail, penat je. Money management kalau hancur penat je semua benda buat. Alhamdulillah. Okey. Tuan Husaini, okey, ini kita punya Tuan Husaini kan. Betul tak? Ini kita punya legend 1300% ni. Legend untuk minggu ni. Alright. So jadi Tuan Husaini ni, tahniah dekat dia ni. Legend ni Tuan Husaini kita. Tuan Husaini, saya ucapkan tahniah kepada anda 1300%. Ini komen dari Tuan Husaini. Terbaik. Selamat. Tahniah Tuan, saya ucapkan. Alright, saya share Tuan punya kepada memberi semangat kepada guru-guru lain. Dia orang cakap, satu yang inspiring lah. Lama. Jadi ikon lah. Tadi saya ada nampak, kita ada nampak ni ada student buat 1300% ni. Yalah, Tuan Husaini ni lah. Steady XP dia. Okay, ni kita ada program apa ni yang terdekat ni? Earnings? Apa dia? Ada apa? Program kita yang terdekat adalah boleh beritahu kawan-kawan online traders 2 hari kelas macam you all masuk tu. So insyaAllah kita buat dalam bentuk online. Okay guys, betul. Kita akan cuba guna perkakas-perkakas yang terbaik dan juga lighting studio yang mantap. Bot macam belakang Reza pegang tu, mungkin kita mampak ada bot lah. Man, tunjuk bot kau sikit Man. Itu bot mana tu? Ini bot ni, saya duk belajar macam jual ikan kat pasar tu. So, bagi tahu kawan-kawan tambah adai macam mana kalian jaga kawan-kawan semua, macam mana kita sharing. Saya nak highlight kat sini yang bahawa kita orang cuba supaya macam traders, kita cuba supaya untuk mengajar anda berbagai-bagai konsep dari segi teknikal, dari segi cara baca news dengan tally kan dengan teknikal, equity ada, option ada, bursa Tuan Mazuki, Tuan Lokman boleh guide. So saya rasa memang boleh anda insyaAllah boleh faham, dan cuma tinggal nak berjaya ni kunci dia kena rajin rajin, always rajin screen, jangan tunggu saya je sebenarnya ni, ramai semua tunggu saya je ni.
Yep, okay. Lagi satu lah sebelum kita habis lah. Saya nak bagi satu tips kat anda semua. Tengok kita punya chat group pun macam tu. Okay guys. Okay. Korang boleh layan lah kita punya chat group tu semakin mengganas. Okay, dia macam ni guys. Okay. Saya kepada orang yang trade tu, ada orang PM semalam tanya macam, okay, kita nak queue. So market sekarang ni dah hijau, nak put ke, nak buy call ke, ada juga tanya soalan cepu mas macam tu. Okay, dia macam ni lah saya bagi tahu. Kalau account anda sesak dan money management anda basically agak tight, anda boleh buat 1-2 position je. Bagi saya, market ni dah kat tengah-tengah. Kalau nak call pun agak lambat. Kalau nak put pun dia punya kuasa tu anda kena ada holding power yang kuat. So sekiranya anda punya account tu so boleh masuk 1-2 position angam, basically apa saya nak cakap kat sini adalah anda boleh masuk 1 position saja yang lebih ke arah put. Alright? Lebih ke arah put. Walaupun market hijau delete ni, itu sahaja the best bet yang anda boleh buat. So sekiranya anda takut kerugian duit tu, bertenang dulu, relax. Duduk tepi dulu lah. Duduk tepi dulu. Alright? Sebab market ni sekarang ni dah tak jive. Fundamental ataupun asas ekonomi adalah sangat negatif, tapi market bergerak ke atas. So benda tu confused guys, confused. Last menjawab soalan last Tuan Daniel, tapi saya rasa ini saya kena jawab. Okey. Okey, last sebelum nak tutup, saya nak tanya moving average apa function dia? Okey, function dia adalah untuk orang function yang dia cross buy, cross sell itu je. Untuk tengok sama ada trend tu masih intact atau tidak. Tetapi untuk trader, pengalaman saya dan saya always bagi tahu yang mana saya screen ni semua, ini semua kita tidak menggunakan konsep moving average sebab moving average lambat tuan-tuan dan puan-puan. Moving average lambat. Contoh saya letak kat sini moving average satu lah. Saya letak satu mana pula moving average ni? Okey, dah letak satu. Saya letak satu. Okey, saya letak satu moving average, saya adjust. Saya letak length dia 20 contohnya. Okey, dia nak bagi entry dia bila? Entry dia lambat sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, entry dia kalau harga melepasi moving average baru beli. Ni satu contoh. Saya pakai kadang-kadang dia crossover. Mana kalau dua moving average dia crossover. Kalau cross tu baru beli. Saya nak tanya balik. Kalau anda pengalaman dalam trade, kalau cross tu baru nak cross ke atas ni baru beli bang. Tak boleh bang. So jadi dah lambat bang. Baik beli kat sini kalau ada hammer ke, ada support level, lebih cepat. Even Haikashi pun bagi entry you lebih cepat lagi daripada moving average. So that's why moving average ni untuk pengetahuan, okay, untuk tahu dia distance dia boleh pergi berapa jauh lagi ngam. Sebab apa? Bila dia pergi jauh, dia seolah tak nak jatuh tau. So jadi kita boleh keep on holding to the position. Tapi sebab option trader ni semua, saya rasa dah naik sini dah 500% pun memang tak payahlah nak tunggu sampai atas. Tak payah nak tunggu beria sangat ikut moving average. Dia cross sell baru jual. Kita dekat sini dia naik henjut je kita dah boleh jual. So itulah kekurangan moving average di dalam kita punya strategi untuk bila kita main option. Dia tak fit in. Tapi untuk benda lain mungkin dia fit in lah. Tuan kena belajar dengan cara teknik lain pula lah. Itu different game lah. Tapi teknik kita tak sesuai pakai moving average. Sebab lambat masuk entry. Right. Itu saja. Yeah. Okay. Alright. Mantap. Ya betul. Untuk hold okey lah. Tapi yang penting dah beli kat bawah. Yang beli kat atas pula. Lambat. Beli lambat. Okey, so jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua. Ya, terima kasih kepada semua yang ada 113 orang ni. 120. 120. Last minute dia naik macam market lah. Last minute dia henjut. Okay guys, so tu je untuk session kali ni kan. So kita harap kita jumpa anda nanti pada next session hari yang sama and then masa yang sama. Okay. Alright, so tu je guys. Okay. Jumpa anda nanti. Terbaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.